Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita Sisi Melaka, pada hari ini bersempena dengan Majlis Ukhuwah Aidilfitri keluarga Sisi Melaka, insya-Allah. Jadi antaranya hidangan kambing dan lain-lain minta. Jadi insya-Allah kita akan buat sedikit. You protect your device, cannot turn it down. Boleh. Oh, tapi dia tak boleh ni. Dah rotate dah. Boleh tak? Nak inikan. Dah dah. Nampak? Dia kan sengit ni. Kenapa tak boleh turn? Apalah, tak apa. Okey, buat ni je, buat mintam je. Buat tegak. Buat tegak je. Boleh. Dengar tak? Dengar ya? Samlai dengar ya? Dalam FB. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar. Boleh. Kuat tak? Sikit lah. Baik, insya-Allah. Boleh kau kita mula perlahan-lahan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tuan rumah, yang dikasihi Akhi Husairi dan keluarga, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat sahabiah dari Sisi Melaka. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan izin dapat kita bertemu pada petang ini. Mungkin sebahagiannya dah balik pun. Kami datang sampai lewat. Minta maaf banyak-banyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita barakah. Sekadar mungkin sebagai tazkirah ringkas untuk kita pada petang ini, saya ingin menyampaikan beberapa berita gembira. Sebab hari raya kena beritahu berita gembira. Berita gembira yang pertama ialah berkenaan dengan isu semasa yang ada pada hari ini berkenaan dengan IHR, International Health Regulation. Jadi kita telah pun mendapat confirmation daripada pihak-pihak yang berkenaan
bahawa pihak Kabinet Malaysia tidak luluskan lagi. Jadi sekiranya berlaku penandatangani wakil Malaysia di sana, maka kita boleh jadikan sebagai satu perkara mengatakan bahawa inilah pengkhianatan lah. Sebab dia tak dapat mandat, PM pun tak bagi mandat, Kabinet pun tak bagi mandat. Jadi sekiranya dia tanda tangan juga, maka dia khianat lah. Dia khianat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkara ini akan dapat pergi kepada pihak-pihak yang lebih tinggi lagi lah. Dan alhamdulillah beberapa pihak dari yang ada connection dengan istana pun telah mula mengambil pot lah. Orang-orang yang mengenal mungkin dengan beberapa tuanku dan sebagainya sudah memberi kesan kepada mereka setelah mendengar viral yang kita buat tu. Jadi mungkin viral tu nampak macam tak sempurna, tapi alhamdulillah dia adalah, mudah-mudahan ada barakahnya. Jadi yang pertama sekali kita syukur pada Allah, dan mudah-mudahan perkara ini akan dapat berterusan, kerana kita tahu ada banyak lagi trik-trik dia akan buat jeng-jeng ni. Jadi yang kedua, perkara yang menggembirakan juga insya-Allah bagi persiapan kita untuk solusi kita berhadapan dengan masalah makanan, masalah bencana alam dan sebagainya. Kita telah pun mendapat satu maklumat yang insya-Allah akan ada beberapa pihak yang bersetuju untuk bersama-sama kita menjayakan perkara ini. Jadi kita harap insya-Allah ada dana-dana yang mencukupi untuk kita nak mulakan perladangan dan penternakan. Kita kena buatlah sama-sama kita. Kita insya-Allah akan melaksanakan konsep ladang rakyat. Ladang rakyat untuk kita generate makanan-makanan asas. Kalau kita nak produce beras dan sebagainya mungkin agak lambat. Jadi kita akan memilih makanan-makanan yang boleh digunakan untuk membantu rakyat dengan cara yang lebih cepat lah. InsyaAllah kita akan dan alhamdulillah ladang rakyat ini akan dibuat dengan bantuan, dengan kerjasama daripada semua orang dengan izin Allah. Jadi alhamdulillah bagi mereka yang ada kepakaran dan kemahiran, sama ada kepakaran dan kemahiran dari sudut pertanian, peternakan dan sebagainya, maka kita alu-alukanlah untuk menghubungi Sekretariat Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat yang telah pun kita tubuhkan, dan insya-Allah daripada situ kita harap kita akan dapat sinergikan tenaga-tenaga yang ada. Kita juga berharap supaya dapat mudah-mudahan orang muda kita yang mungkin sekarang ni ada masalah dari sudut pekerjaan dan sebagainya, untuk bersama-sama dengan kami untuk cuba develop apa yang kita gambarkan sebagai ladang rakyat tadi, penternakan rakyat. So siapa yang berminat insya-Allah boleh hubunglah dengan Sekretariat Ansar yang kita akan bagi dalam masa terdekat ni kontak dia insya-Allah. Kemudian yang ketiga, perkara yang mengembirakan kita, maklumat daripada Palestin. Palestin. Saya pasang ni sekejap supaya lebih mudah. Boleh dengar ke? Okey dengar. Boleh dengar? Baik, insya-Allah. Baik, jadi perkara yang apa ketiga kan? Yang pertama apa tadi? Ingat. Yang pertama kita sebut pasal IHR. Alhamdulillah Kabinet tak luluskan, belum luluskan. Jadi sekiranya wakil Malaysia, KJ, DG dan sebagainya tanda tangan juga, maka maknanya mereka mengkhianati
Nampak sangat mereka mengkhianati parlimen dan mengkhianati rakyat. Maka kita akan tekankan supaya mereka ni tidak boleh lagi wakil Malaysia lah, kan. Kita cubalah. Yang kedua berkenaan dengan pertanian. InsyaAllah kita akan laksanakan projek ladang rakyat, penternakan rakyat. Bagi mereka yang berminat, marilah sama-sama kita sinergikan tenaga kita, sama ada dari sudut kita panggil dana, tenaga, kepakaran dan kemahiran. Jadi kita jemput juga orang muda-muda kita ni untuk bersama-sama, kalau nak buat full time, buat ladang pun boleh. Kita akan buat projek ladang rakyat dan penternakan rakyat dalam masa terdekat, insya-Allah, dalam bersama-sama dengan networking kita untuk membentuk satu penyelesaian kepada permasalahan makanan yang mungkin kita akan hadapi dalam masa 6 bulan. Jadi dalam masa 6 bulan ni kita akan berhadapan dengan masalah makanan, food insecurity. Jadi insya-Allah, Allah izin kita berjumpa dah dengan beberapa orang yang mampu untuk nak bersama-sama sebagai mukadimah permulaan dia, dan kita akan kembangkanlah setiap negeri, setiap tempat, insya-Allah. Jadi bagi mereka yang bersama-sama dengan Ansar, kita lalukanlah siapa yang nak kerja full time. Namanya full time bersama-sama dengan ladang. Terutama yang muda-muda lah, insya-Allah. Kita kalau boleh kita tak nak terlibat dengan orang luar. Orang luar ni maknanya dari Bangladesh ke Nepal ke mana-mana, kalau boleh rakyat kita sendirilah develop. Kita ada masalah ayam. Ayam sekarang ni pun dah susah. Pagi tadi antara anak-anak yang pergi ke pasar nak beli ayam, pukul 10 pagi ayam dah habis. 10, pukul 8 pagi ayam dah habis. Kan? Dan begitu juga kita dengar banyak masalah-masalah, contohnya kan, kita dengar daripada orang yang berautoriti lah, tak perlu sebut di mana, dia menyatakan tentang masalah dari sudut penyembelihan ayam pun ada masalah juga, kan. Orang yang menyembelih ayam datang pukul 6, lepas subuh tu datang nak sembelih, kan, rupanya ayam dah disembelih pukul 3, pukul 4. Siapa yang sembelih kita tak tahu, mungkin tu okey yang sembelih, dia nak cepat sebab pukul 7 nak hantar ke kedai-kedai runcit dan sebagainya. Jadi pukul 6 baru nak sembelih, tak sempat lah, bukan seekor, 2 ekor, 1000. Jadi mereka terpaksa sembelih daripada malamnya. Jadi kita ada dapat maklumat sebahagian daripada syarikat-syarikat penyembelihan tu, yang sembelihnya tu ialah orang bukan Islam, walaupun cara sembelihnya tu nampak macam betul. Jadi ini juga satu masalah. Jadi insya-Allah kita akan uruskan sama-sama. Kita akan buat kita punya penternakan ayam, kambing, sebagainya daripada A to Z. Semua kita akan sama-sama lah. So kita menjemputlah tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga yang ada, yang mungkin ada yang tak ada kerja dah dan sebagainya. Kita sama-sama tolong-menolong untuk membentuk satu ladang rakyat, insya-Allah. Ini sebagai solusi lah. Nak tunggu kerajaan tak habis-habis, pilihan raya pun tak habis lagi, kan. Jadi susah sangat. Jadi kita buat sama-sama kita, insya-Allah. Jadi yang kedua ini adalah merupakan perkara yang penting lah sebagai solusi untuk kita berhadapan dengan masalah-masalah bencana alam dan sebagainya. Selain daripada kita akan mengadakan program-program untuk membentuk kekuatan spiritual, kekuatan rohani, dan kekuatan mental, supaya kita boleh berhadapan dengan zaman kesusahan. Sebab zaman-zaman yang ada pada hari ini, kita masih lagi boleh makan. Akan sampai satu waktu nanti makan pun susah. Jadi pada masa tu makan kita tak boleh lagi fikir nak bermewah-mewah. Masa tu mungkin duit banyak tapi makanan tak ada. Duit banyak, air tak ada. Jadi kita kena urus sama-sama kita perkara-perkara yang begini, supaya mudah-mudahan dengan kerjasama sama-sama ni barakahnya ada. Kita akan dapat meneruskan kita punya perjuangan tadi, insya-Allah. Perkara yang ketiga ni yang lebih gembira lagi, lebih gembira daripada yang pertama yang kedua. Yang pertama kisah CKJ dan DG, ataupun kita singkatkan DJ, kan, yang sedang berusaha di peringkat WEF dan juga di peringkat WHO, yang dua-dua itu merupakan Zionis di belakangnya. Saya terus teranglah kita sebut. Kemudian yang kedua kita sebut tentang perancangan untuk cuba kita menghidupkan ladang rakyat, penternakan rakyat, projek agro hidroponik rakyat. InsyaAllah kita akan buat sama-sama. Yang ketiga, yang lebih best lagi, kita mendapat maklumat daripada Palestin, di mana Palestin ini menjadi rujukan kepada perjuangan Islam.
Kalau Palestin bebas, Palestin menang, insya-Allah satu dunia akan menang. Kalau Baitul Maqdis dibebaskan daripada Israel, insya-Allah satu dunia akan bebas. Kita tak akan berhadapan dengan apa yang berlaku ni lah. So, apa yang berlaku sekarang, daripada pandangan beberapa pimpinan Israel sendiri, dengan maklumat-maklumat yang ada, contohnya yang paling kuat sekali antaranya lah Ehud Barak. Tahu Ehud Barak ni? Ehud Barak ni dia merupakan bekas Perdana Menteri Israel. Bekas Menteri Pertahanan Israel. Dia merupakan antara pimpinan tertinggi tentera, Lieutenant General. Dia juga bekas kepada Mossad, intelijen, pengarah Mossad, ataupun kita kata intelijen kepada Israel. Dia bekas juga Menteri Luar Negeri Israel. Dia tahu di luar, dia tahu di dalam. Dia tahu tentang tentera, dia tahu tentang Perdana Menteri punya pejabat. Dia tahu tentang masalah-masalah dalam negeri dan sebagainya. Jadi Ehud Barak telah mengeluarkan statement. Di dalam umurnya pun dah 80-an, 80-an. Di dalam sama ada TikTok dia ke FB dia ke, adalah yang media sosial ni, dia sendiri keluarkan. Dia telah mengatakan bahawa dia tak nampak masa depan Israel. Dia kata Israel boleh bertahan 2-3 tahun je. 2-3 tahun je lagi. Apa dia punya fakta dia? Antaranya ialah dia menyatakan bahawa tentera-tentera yang ada di Israel pakat-pakat cabut sekarang. Pakat-pakat lari. Ada di kalangan tentera yang pergi ke Eropah, ada yang pergi ke Amerika, sebab dia orang takut perang, takut mati. Memang kita tahu Yahudi ni takut mati kan. Jadi rupanya berlaku, dan bukan orang-orang bawah-bawah je pergi. General pun dah lari. Jadi bukan orang biasa-biasa yang lari daripada ketenteraan Israel ni, IDF, Israel Defensive Force. Tetapi juga general dia, pegawai dia. Sehingga Ehud Barak mengeluarkan kenyataan, kalau perkara ini berlaku dan sedang berlaku, dan memang dijangka akan lebih teruk lagi, kita boleh bertahan 3 tahun, 2-3 tahun je. Maknanya tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Maka selepas itu, dia kata Israel akan hancur. Itu Ehud Barak sebut dalam dia punya kenyataan dia. Begitu juga kita lihat ada berapa lagi pimpinan-pimpinan Israel yang menyebut dengan nada yang sama. Dengan nada yang sama. Dan yang sebut tu bukan orang biasa-biasa, memang pimpinan-pimpinan. Yang saya sebut Ehud Barak ni pasti dia paling tinggi lah. Dia bekas Perdana Menteri. Dia bekas Mossad, ketua Mossad, ketua intelijen Mossad. Dia bekas general kepada Israel, IDF. Dia bekas Menteri Luar Negara Israel. Dia bekas deputi Perdana Menteri sebelumnya. Jadi dia jawatan dia memang tinggi lah kan. Jadi kalau dia cakap tu, dia represent satu yang besar. So apabila dia menyatakan begitu, maka kita dapati moral tentera-tentera Israel memang low, very low. Mereka takut, sebab tu mereka mencetuskan peperangan-peperangan seperti Ukraine dan Rusia. Salah satunya nak membawa Yahudi-Yahudi yang masih tak tahu apa berlaku kat Palestin tu, mereka pergi ke Palestin, duduk bersama dengan Israel. Kenapa? Kerana mereka nak cari orang baru yang nak menjadi tentera. Yang nak jadi tentera. Jadi di Ukraine contohnya, mereka hidup aman damai sebagainya, tiba-tiba perang. So perang di sana dengan perang di Palestin, dia nampak perang di sana lagi teruk lah, nak lawan Rusia. Di Palestin lawan orang Arab je, orang Islam yang tak ada apa-apa ni. So mereka lebih baik pergi ke sana kan. Jadi itulah sebenarnya antara perkara yang berlaku. Dan ini satu berita baik bagi kita, kerana kita melihat kejatuhan Israel semakin hampir. Dan ini bukan kita cakap, dia sendiri cakap. Dia sendiri cakap. Dan kita dapat tahu juga daripada kajian-kajian yang kita buat, tentera-tentera Israel yang berkulit putih dan juga tentera Israel yang berkulit hitam, dia tak sama, tak sebulu sebulu ya, sehaluan dengan itu. Kenapa? Sebab tentera-tentera yang kulit putih ni kan, dia kata kalau dia mati dia akan jadi tuan dalam syurga. Tentera kulit hitam masuk syurga juga, tapi akan jadi servant kan. Hamba dia, pembantu dia kan. Jadi bawah lah orang kulit hitam. Tak tahulah main-main tak main-main, tapi itu antara isu yang besar. Jadi nak tunjukkan kita bahawa musuh sebenarnya sedang berpecah. Walaupun nampak hebat dan sebagainya, tapi sedang berpecah. Tetapi apa yang sebenarnya mereka nyatakan di sini,
Kita nak kena tengok juga. Mereka kata mereka tak akan survive. Jadi the only way, satu-satu caranya Israel akan berkembang dan dia akan survive ialah apabila turunnya raja mereka Al-Masih Dajjal, Malik Messiah. Jadi bila dia kata macam itu, sebenarnya dia nak mendorong kepada orang-orang Israel supaya mereka memenuhi syarat-syarat supaya Malik Messiah keluar secepat mungkin. Maksudnya Dajjal keluar secepat mungkin. Kerana hanya dengan kepimpinan Dajjal saja, atau dipanggil Raja Al-Masih, dipanggil Malik Messiah ni Raja Al-Masih. Dia turun, bila turun aja Dajjal, maka dia kata tentera akan bersatu semula, Israel akan kuat balik, ekonomi akan hebat semula, kita akan bentuk lagi negara yang lagi besar lagi. Itulah dia punya panas. Sebab tu dia keluarkan statement ni. Keluarkan statement ni supaya mereka ni memenuhi syarat-syarat. Sebab untuk Malik Messiah keluar, dia kena ada syarat-syarat dia. Adalah syarat-syarat dia. Yang mana syarat-syarat tu akan memberikan kemenangan kepada Israel dalam keadaan Israel yang sekarang tengah berpecah-pecah, tenteranya penakut lari pergi Eropah, pergi tempat-tempat lain, dan pada masa yang sama kita melihat ekonomi juga teruk dengan dia punya coronavirus serangan pun teruk, yang mati sebab vaksin pun ramai Baik, jadi untuk itu maka berita baiknya Israel akan kalah. Ini dia punya kenyataan sendiri. Berita yang lebih baik, Dajjal akan keluar. Lebih baik. Kenapa saya kata lebih baik? Sebab Dajjal keluar satu kepastian. Hadis tentang Dajjal ni mutawatir sahihnya. Jadi sahihnya mutawatir sampai ada dalam Al-Quran yang dihuraikan oleh para ulama kita. Jadi Dajjal keluar tu satu yang pasti, insya-Allah. Tetapi apa yang nak gambarkan kat sini, kan mungkin kita akan berhadapan dengan keadaan yang kemuncak juga. Kesusahan kita juga kemuncak. Cuma yang baiknya apa? Lagi cepat dia keluar, lagi cepat kita menang. Macam itu. Lagi lambat dia keluar, lagi lama kita nak kena tunggu. Nak kena tanam lagi lama, nak kena buat-buat macam-macam lagi lama kan. Jadi bila dia keluar maknanya kemuncak ujian semakin dekat dan kemenangan kita juga semakin dekat, kemenangan Islam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, tidak ada masa lagi untuk kita berfikir-fikir, untuk berseronok-seronok, untuk bermewah-mewah, untuk kita fikir untuk kepentingan diri kita. Kerana daripada situasi yang ada, suasana-suasana yang ada, kan, yang kita dapati berlaku sekarang ni, menunjukkan bahawa kemuncak kesusahan akan semakin hampir dan kita tak boleh survive seorang-seorang. Kita tak boleh survive keluarga kita aja. Kita kena bersama-sama dengan mereka yang soleh-soleh, yang nak jaga akidah, yang jaga iman, yang nak jaga ibadah, jaga akhlak, jaga ukhuwah. Yang inilah yang kita kena bina. Supaya apabila kita terbinanya perkara ini, insya-Allah, mudah-mudahan rahmat Allah, barakah Allah bersama dengan kita. Jadi ini berita baik yang ketiga sempena hari raya Berita baik yang keempat lagi best. Lagi best lagi daripada berita baik yang ketiga tadi. Berita baik pertama dah okey dah. Kita bimbang IHR, tiba-tiba kabinet kata kami tak sign, tak lulus lagi. Alhamdulillah Berita baik kedua, insya-Allah kita ada kawan-kawan kita daripada pelbagai-bagai bidang dan kemampuan. Ada yang ada dana, ada yang ada kepakaran, ada yang kita boleh sinergikan. InsyaAllah kita akan buat sama-sama ladang rakyat. Ladang rakyat ni hasilnya sekurang-kurangnya 50% ke atas, sekurang-kurangnya lah. Kita akan, hasil tu kita akan bagi pada rakyat secara percuma. Percuma jadi maknanya 50% tu kita akan develop untuk sebagai capital, untuk kita buat semula lah ladang tu. Buat semula, bayar gaji, sebagainya, marketingnya macam mana. So 50% tu kita akan bagi percuma kepada rakyat. Kat mana yang ada disaster, kita hantar makanan tu. Kat mana yang dia perlu makanan, kita hantar makanan tu. Jadi kat mana kita buat, kita akan mulakan tempat tu dulu. Kalau tempat tu terpilih, contohnya tempat itu di Melaka, contohnya Melaka dapat makanan dululah, insya-Allah. Kita tengok ke mana kita buat. Tapi nak sebut sini ladang rakyat, insya-Allah kita akan buat sama-sama. Ini berita gembira yang kedua, insya-Allah. Yang ketiga kita sebut tentang Israel yang akan habis. Yang dicerita sendiri oleh orang Israel. Orang Israel sendiri, Ehud Barak sendiri cerita tentang bagaimana askarnya dah lari, general pun sebahagian dah lari, askar-askar yang kecil-kecil pun dah lari kan. Jadi dia menghadapi masalah askar. Terpaksa dia buat perang Ukraine dengan Rusia.
salah satu matlamat dia nak ajak orang Yahudi datang masuk, lebih kurang 70,000 orang Yahudi telah pun berpindah ke Palestin, ke Israel ni, untuk duduk di sana dan kemudian akan dikerahkan untuk menjadi tentera yang baru. Sebab tentera yang ada sekarang dah mula lari. Baik, yang keempat, yang alhamdulillah lebih baik daripada yang 1, 2 dan 3 tadi, bila kita berbincang dengan kawan-kawan kita dari antarabangsa, kita sebab antarabangsa, international, seperti yang berada di Palestin, di Gaza, Brigade Al-Qassam, begitu juga yang berada di Turki, begitu juga yang berada di Eropah dan sekitarnya. Kan kita dapati sekarang ni alhamdulillah kawan-kawan kita yang duduk di dalam organisasi-organisasi yang bersangkut paut dengan perjuangan Islam dan kebangkitan Islam, Allah izin semua yang kita rancang jadi belaka. Alhamdulillah. Contohnya di Gaza, perancangan daripada Brigade Al-Qassam, sama ada kempen medianya ke, kempen untuk nak menakut-nakutkan si askar-askar ni ke, untuk nak restructure balik organisation dia orang, networking antarabangsa, projek-projek antarabangsa dan sebagainya. So kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala menyusun dan memudahkan semua yang dirancang. Jadi alhamdulillah di mereka antarabangsa, sahabat-sahabat kita yang berjuang ni sedang mempersiapkan untuk kemenangan dan kebangkitan. Jadi kita kat Malaysia pun nak kena ikut contoh lah. Jadi berita ni baik, kenapa? Kerana sebelum ini kita dapati bahawa kita ditekan sehingga akhirnya tidak ada kekuatan. Kita nampak macam lemah, berpecah. Tapi bila kita tengok semula perancangan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan yang ada, pimpinan internasional, kawan-kawan kita dan juga ulama-ulama yang ada, menunjukkan pada kita bahawa perkara yang sedang berlaku hari ini, kan, Allah susun banyak benda berpihak kepada umat Islam untuk bangkit, untuk menang. Dan bangkit menang ni dalam keadaan yang tersusun. Tapi saya tak boleh nak sebut satu-satu. Itu semua strategi lah. Tapi daripada laporan yang saya dapat, saya bincang baru-baru ni, 2-3 hari lepas, bersama kawan-kawan kita di peringkat antarabangsa, alhamdulillah, mereka telah menyatakan bahawa dengan muka yang tersenyum, wajah tersenyum, alhamdulillah akhi, dia kata, brother, kan, semua yang kita rancang jadi semua. Tetapi kita masih lagi dalam peringkat untuk nak memantapkannya. Dan saya pun sebut, alhamdulillah Malaysia pun insya-Allah akan bangkit. Kita dapati ramai di kalangan kawan-kawan kita dah mula ada kesedaran, dan rupa-rupanya kita tengok kesusahan yang bakal kita hadapi pada hari ini membawa satu rahmat yang penting. Manusia yang susah itu mula ada kesedaran. Mula faham, mula nampak yang mana intan, yang mana kaca, yang mana buruk, yang mana baik. Kalau dulu mengikut aja, sekarang dah mula berfikir, kan? Berfikir. Jadi insya-Allah sunnah kebangkitan bukan hanya untuk orang semayang-semayang sahaja, orang yang berfikir berjuang saja, tapi semua. Jadi kita dapati dan sunnahnya, tengoklah mana kerajaan pun, kerajaan sebelum ni lah, kan, contoh kerajaan Osmania ke mana, bila berlaku penganiayaan, kezaliman kepada umat, maka umat yang ditindas itu akan sedar dan bangkit. Ini yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku sekarang. Jadi dulu rakyat Malaysia contohnya ikut aja apa yang TV sebut, ikut je media cakap apa. Sekarang ni apabila berlaku penindasan, contohnya kesan-kesan sampingan daripada suntikan, tak ada seorang pun yang dapat pampasan. Sakit-sakit meninggal dunia, tak ada apa-apa pun dapat, contohnya. Walaupun jelas nampak seperti daripada suntikan-suntikan tersebut. Jadi kita lihat bagaimana rakyat yang ada sudah mula nampak akan perkara yang sebenar dan perkara yang bohong yang dinampak. Dulu mereka yang bercakap tentang ini mungkin disebut sebagai anti vaksin lah, anti konspirasi lah, pakatan jahat lah sebagainya. Sekarang ni apabila rakyat kita telah sedar, maka ramai yang telah bersama-sama kita balik. Alhamdulillah. So ini satu kebaikan yang sebenarnya kebaikan yang sedang menjala seluruh dunia. Jadi ini satu berita yang baik, yang lebih baik lagi daripada yang tadi, kerana kekuatan kita untuk berjuang bangkit telah mula nampak, insya-Allah. Cumanya kita kena susun. Tak cukup hanya sekadar kita tahu tentang akhir zaman, kemudian kita tahu tentang apa ni, prepping lah sebagainya.
Tapi sebenarnya kita kena faham persiapan secara komprehensif, secara menyeluruh. Barulah bila persiapan menyeluruh itu sesuai dengan serangan yang akan datang secara menyeluruh juga, kita akan berhadapan kesusahan. Jadi kesedaran inilah yang amat diperlukan, insya-Allah. Jadi ini satu berita gembira lah sebenarnya kepada kita semua. Jangan kita rasa kita seorang-seorang. Jangan kita rasa kita seorang-seorang. Ada di kalangan kita yang telah dianiaya, disakiti. Sekarang ni dihantar ke hospital. Dikatakan sebagai gila. Ada masalah mental dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan buat doa. Kita akan buat solat hajat ramai-ramai untuk supaya Allah mendedahkan yang buruk itu buruk. Supaya Allah menjatuhkan kezaliman secepat mungkin. Kenapa? Kerana janji Allah akan ada kebangkitan dari timur. Dari timur. Jadi timur ni yang paling timur kita lah. InsyaAllah. Jadi sebenarnya akan jadi kekuatan demi kekuatan. Cuma kita mungkin tak perasan. Jadi itu perkara yang keempat yang kita kata berita gembira. Perkara yang kelima, yang terakhir yang saya nak sampaikan untuk sebagai satu semangat lah kita semangat untuk kita sebut apa namanya, hari raya walaupun raya nak habis dah, bulan Syawal nak habis iaitu kita telah mendapati ada di kalangan pimpinan-pimpinan di negara kita dan juga di negara-negara yang luar yang memegang kuasa, yang ada pengaruh, sudah mula melihat masalah ini. Maknanya kita akan mendengar insya-Allah tak lama lagi biiznillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan segeralah orang-orang yang memegang kekuasaan ataupun memegang jawatan, pengaruh sebagainya akan bersama-sama dengan rakyat dan bersama-sama merancang membebaskan rakyat daripada kesakitan, kesusahan yang ada pada hari ini. Jadi perkara yang kita bincang-bincang ni insya-Allah dah sampai ke istana. Orang-orang istana ada respon. Tapi responnya masih lagi tidak serius lah. Sehinggalah kita dipanggil untuk bincang-bincang, barulah nampak serius sikit lah. Jadi tak perlu bagaimanapun, kita gembira kerana ada respon positif daripada sebahagian daripada mereka yang ada connection dengan istana dan ada connection dengan tuanku Sultan-Sultan. Jadi mudah-mudahan tuanku dan Sultan-Sultan akan melihat perkara ini adalah merupakan satu peluang yang Allah susun untuk kita membina semula negara kita Malaysia, dan mudah-mudahan peluang ini akan diambil dengan semaksima untuk kita nak cover baliklah, nak tutup baliklah kesalahan kita yang lepas, nak bersihkan kelemahan kita yang lepas. Jadi kita dapati ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang mula ada kesedaran, dan kita juga tahu insya-Allah bulan 7 kemungkinan besar berlakunya pembubaran parlimen. Mungkin wallahu alam. Kalau Allah izin berlakulah. Bulan 9 kemungkinan akan berlaku election, pilihan raya. Jadi sekiranya Allah izin berlakulah bulan 7 pembubaran parlimen, bulan 9 sekiranya berlaku pilihan raya, sekiranya Allah izin, kita tak tahu, kita dengar aja angin-angin ni, maka insya-Allah inilah peluang kepada rakyat untuk memberitahu kepada kepimpinan negara yang dia ada di parlimen tu, orang-orang yang tak ada hati, tak ada jiwa bersama rakyat ni, kita akan tolak. Tak kira lah parti apa. Kita tak tengok parti ni, kita tengok orang. Gelombang baru ni, gelombang yang kita akan sama-sama bawa. Kita tak mahu tengok pemimpin tu hanya pandai bercakap, ada duit banyak. Dia cerita sejarah dia baik dan sebagainya. Ataupun dia cerita niat dia yang baik akan datang, yang belum tahu buat pun. Jadi kita berhajatkan kepada gelombang yang baru, pemimpin yang baru. Pemimpin yang bersama dengan rakyat betul-betul. Dan tidak ada konspirasi pakatan dengan golongan-golongan Freemason, Illuminati, golongan-golongan Zionis, golongan-golongan negara-negara luar yang ada kepentingan ke atas negara kita. Kita akan tengok memang betul-betul pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak ada kaitan dengan itu, maka kita sokong dia secara individu, secara peribadi, dan mudah-mudahan mereka boleh bawa lah hasrat rakyat kepada ke dalam parlimen insya-Allah. So kita akan ambil peluang lah pilihan raya yang akan datang ni, tidak tertipu lagi dengan retorik-retorik parti politik.
Parti politik nampak macam hebat, nampak macam Islamik, nampak macam cinta bangsa. Tapi rupa-rupanya masing-masing hanya nak berebut harta negara je. Sebenarnya negara kita ni tak perlu pun bantuan luar. Insya-Allah cukup Allah bagi negara kita ni dengan kemudahannya, dengan pertaniannya, dengan mineralnya cukup. Dan kita boleh buat close economic system. Boleh buat. Kita tak perlu pun terlibat dengan digital currency international, tak perlu. Kita boleh bergerak dengan emas kita sendiri pun cukup dah. Kan, cumanya berani tak berani je pemimpin kita buat. Kalau pemimpin kita berani, alhamdulillah. Jadi kalau pihak yang di Pertuan Agong pun nampak dia orang tak boleh buat, parlimen tak boleh buat, maka dia ada satu artikel, satu perkara 150 yang mana perkara itu boleh menggantung parlimen dan membuat satu susunan semula caretaker kepada negara Malaysia. Kita panggil lah orang-orang yang profesional, yang ikhlas di kalangan rakyat ni untuk design semula, buat semula hala tuju negara supaya negara kita tidak dikongkong oleh deep state. Deep state yang ada. Deep state ni kerajaan dalam kerajaan. Nampak macam dia Menteri Kesihatan je, tapi rupanya dia lebih kuat daripada Perdana Menteri. Nampak macam Menteri Kesihatan, tapi dia lah Perdana Menteri. Contohlah. Ni tak ada kaitan dengan Menteri Kesihatan sekarang kan. Tapi nak sebut contoh. Jadi kita tak nak dah deep state ni tak nak dah. Kita ajak rakyat kita berfikiran matang. Kerana kalau tidak kita akan duduk di bawah kepimpinan global, dan kepimpinan global ni dia ada kepentingan sendiri. Nabi sebut sebagai kepimpinan Al-Masih Dajjal. Dan di sinilah kita insya-Allah melihat rakyat Malaysia akan bertambah matanglah dengan apa yang berlaku. Itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai peringatan pada petang ni. Kita nak sama-sama melihat bahawa Allah memberi kepada kita kesusahan, kepayahan. Hidup kita mungkin ekonomi jatuh sikit, mungkin kita ada yang kena buang kerja, ataupun mungkin ada masalah-masalah sakit yang lain. Tetapi di sebalik kesusahan-kesusahan itu ada berita-berita gembira yang rupa-rupanya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya supaya hamba-hambanya itu faham harapan, pergantungan, tawakal itu hanya pada Allah. Bila kita letakkan pergantungan pada Allah, kita letakkan harapan pada Allah, kita letakkan segala matlamat kita untuk Allah, maka insya-Allah dengan izin dia, Allah akan mudahkan urusan kita dan memberikan kita kekuatan dan kemenangan insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sebanyak. Salam Aidilfitri dan juga terima kasih kepada pihak CC Melaka yang telah sama-sama bertungkus lumus menganjurkan ni, daripada tukang sembelih kambing, tukang masak kambing, sampai kepada tukang buat kek, agaknya ni ada kek ni, dan seluruh yang ada. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semualah insya-Allah, dan sama-samalah kita merasai nikmat ukhuwah yang ada, supaya mudah-mudahan ukhuwah itu akan menjadi yang ikhlas dan kemudian seterusnya akan dapat memberi kekuatan pada kita insya-Allah, insya-Allah. Itulah lebih kurang lebih kurang yang ada. Jadi insya-Allah malam ni kita akan ada satu, kalau sempat saya akan buatlah insya-Allah live malam ni FB berkaitan dengan orang yang dizalimi. Kita ada kawan-kawan yang dizalimi. Kalau sempat balik KL, saya balik bawa ke KL. Kalau tak sempat, saya tengoklah buat kat mana. Semalam tak dapat buat sebab signal dia kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Slow sangat. Minta maaf lah insya-Allah. So mari sama-sama kita doa supaya Allah memberikan barakah kepada kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikallahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni insya-Allah, no?